Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aisyah binti Kamaluddin akan meneruskan PDPR Sains tahun 1. Kita sambung PDPR kita dengan tajuk pentingnya bahagian tumbuhan. Baiklah, pada hari ini kita akan menghubungkait bahagian tumbuhan seperti daun, bunga, batang dan akar serta kepentingannya terhadap tumbuhan. Jadi oleh itu, pada akhir PDPR, murid-murid dapat menyatakan kepentingan bahagian tumbuhan terhadap tumbuhan. Okey, bahagian yang pertama yang saya akan jelaskan ialah bunga. Okey, bunga. Apakah bunga? Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Bagaimana bunga boleh bertukar menjadi buah dan biji benih? Okey, jadi awak kena ingat ya. Okey, yang ini bunga. Okey, mula-mula tumbuhan akan berbunga. Apabila sesuatu tumbuhan itu sudah matang, okey, jadi dia mula mengeluarkan bunga. Kenapa dikeluarkan bunga? Jadi kita tengok dulu bagaimana dia punya aturannya. Yang pertama, bunga. Tumbuhan itu akan mengeluarkan bunga yang mempunyai kelopak-kelopak. Kemudian dia akan menjadi putih buah-buahan. Apabila bunga itu sudah gugur, maka putih buah pun keluar dari bunga tersebut. Okey, kemudian dari putih buah akan bertukar menjadi buah-buahan. Okey, buah-buahan ini akan dimakan oleh manusia dan juga haiwan. Okey, apabila kita dah makan buah-buah ni, kita akan dapati bahawa ada biji benih di dalam buah-buahan ini. Jadi buah-buahan ini, biji benih ini akan disemai untuk menjadi pokok yang baru. Jadi sebab itulah dia katakan bunga ini ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Kerana bunga boleh menghasilkan biji benih. Okey? Ya, pokok yang mempunyai buah adalah jenis tumbuhan berbunga. Mesti kena ingat. Okey? Sebab pokok buah manggis, buah jambu, buah betik, buah durian dan sebagainya mempunyai bunga dan juga terus menjadi buah. Manakala tumbuhan yang berbunga seperti bunga mawar, bunga orkid, dia tidak mempunyai buah. Dia cuma berbunga sahaja. Okey, jadi bahagian yang kedua ialah daun. Okey, bahagian daun. Sebenarnya apa kepentingan daun? Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Bagaimanakah cara daun membuat makanan? Okey, baiklah, mari kita jelaskan satu persatu. Daun menyerap cahaya matahari dan udara untuk membuat makanan. Daun juga perlukan air untuk membuat makanan. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Mari kita lihat. Daun berada di bahagian atas sekali bahagian pokok. Okey, jadi daun ini akan menyerap cahaya matahari yang datang dari atas ni. Dan juga udara. Okey, jadi daun ni akan menyerap. Sebab itulah daun itu terbuka pada waktu siang. Dia buka, dia punya kelopak daun tu. Lepas tu dia menghadap matahari sebab dia nak ambil cahaya matahari dan juga udara di sekitarnya. Kemudian, daun ini memerlukan air. Dari mana datangnya air? Dari akar. Awak tengok ni, anak panah biru ni, air. Air yang akan diserap oleh bahagian akar ni masuk dalam pokok dan dia akan terus pergi ke daun-daun. Sebab daun ni nakkan air tu. Okey, jadi makanan yang dihasilkan oleh daun ni tadi akan digunakan. Okey, akan digunakan oleh batang, oleh akar untuk tumbuhan itu menjadi lebih besar lagi. Itulah tugas daun. Okey, kemudian kita akan terus kepada bahagian batang.
Okey, apa itu bahagian batang? Ni bahagian batang ni. Ya. Saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Okey, jadi bila daun dah siap-siap buat makanan tadi dari atas, jadi disalurkan makanan tersebut kepada batang ni dan batang ini akan menyebarkan ke semua bahagian-bahagian badan tumbuhan. Okey. Saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun untuk digunakan membuat makanan. Ya, dia juga menjadi laluan untuk mengangkut air yang berada di bahagian bawah ni, akar, dihantar pergi ke daun. Okey, dan juga nutrien. Nutrien ni zat-zat yang terdapat dalam tanah. Okey, ni juga ya. Batang juga mengangkut air dan nutrien. Inilah dia tadi. Kemudian, dan batang menjadi makanan. Dia mengangkut makanan dan disebarkan ke seluruh bahagian pokok. Okey, batang ni juga sebenarnya menjadi penyokong. Okey, penyokong dan kepada pokok tersebut. Ya, disokong supaya kuat. Okey, kemudian bahagian yang berikutnya ialah akar. Okey, ni. Nampak ni? Akar berada di dalam tanah. Okey. Dalam tanah ni sebenarnya ada nutrien, ada air. Kalau kita nak siram pokok pun, kita kena siram dekat tanah dia, dekat akar dia, supaya dapat diserap dan dibawa ke seluruh bahagian pokok-pokok. Dia juga menjadi penyokong juga kepada pokok supaya tidak tumbang. Lagi besar akar, lagi besar cingkamannya terhadap tanah. Jadi dia tidak mudah tumbang. Ya. Okey, baiklah, kita buat sedikit kesimpulan. Okey, kepentingan bahagian tumbuhan. Yang pertama, bunga. Dia akan bertukar menjadi buah dan biji benih supaya dapat menjadi pokok yang baru. Yang kedua, daun, bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Dan yang bahagian yang ketiga ialah batang, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun, mengangkut air dan nutrien daripada akar. Okey, dia jadi highway, jalan utama. Okey, dan yang terakhir ialah akar. Okey, dia akan menyokong pokok supaya tidak tumbang dan dia menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, baiklah, untuk tugasan hari ini, buku aktiviti muka surat 38. Okey, di sini ada jawapan yang telah dihasilkan. Okey, kat sini anda kena masukkan ke bahagian-bahagian yang betul, ya. Tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan, tuliskan kepentingan bahagian tumbuhan dalam kotak yang betul. Yang pertama ni, mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Siapa yang mengangkut makanan? Membuat makanan, siapa yang membuat makanan? Bertukar menjadi buah dan biji benih, siapa pula? Dan menyokong pokok dan menyerap air serta nutrien. Dua-dua ni. Ini akar lah yang bawah sekali. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Anda dikenaki untuk menghantar tugasan anda pada ruangan komen. Sekian, terima kasih. Stay safe everyone.